Audio Jungle. Komunikasi yang efektif amat penting dalam setiap perhubungan. Jika tiada komunikasi yang efektif, ketidakfahaman atau kesalahfahaman akan mudah berlaku dan akan menyebabkan sesuatu perhubungan itu rosak. Begitu juga dalam menyampaikan atau berkomunikasi dalam persilangan budaya, setiap bangsa mempunyai cara komunikasi masing-masing di mana gaya komunikasi tersebut dipengaruhi oleh budaya atau situasi sosial. Setiap individu yang berlainan latar belakang atau budaya perlu memahami perbezaan ini supaya komunikasi dapat dilaksanakan dengan efektif. Dalam memahami perbezaan ini, seorang ahli akademik iaitu Edward T. Hall telah membangunkan sebuah teori yang dikenali sebagai teori Hall pada tahun 1976. Menurut Hall, budaya boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu 1. High context culture dan 2. Low context culture. Teori ini menjadi rujukan yang popular di kalangan ahli akademik yang lain dan ia masih digunakan sehingga kini. Teori High Context Culture dan Low Context Culture dibangunkan oleh Edward T. Hall berdasarkan teori individual dan kolektivisme. High Context Culture dikatakan terdapat pada masyarakat yang mengamalkan budaya kolektif, manakala Low Context Culture pula terdapat pada masyarakat yang mengamalkan budaya individu. Lazimnya, negara seperti Asia menggunakan high context culture, di mana mereka terkenal dengan ciri-ciri ketimuran dan sangat menjaga adab sopan terhadap orang lain, manakala negara luar seperti Amerika Syarikat menggunakan low context culture, di mana mereka dikenali sebagai masyarakat yang lebih berterus terang tanpa berselindung. Namun persilangan budaya telah mempengaruhi tingkah dan sikap individu dalam komunikasi jelas kerana penggunaan teori ini di dalam organisasi telah membentuk dan membawa perubahan kepada organisasi. Pemahaman tentang kedua-dua kategori ini dapat dijelaskan melalui 1. Pola komunikasi, 2. Sikap diri terhadap kesilapan, 3. Penggunaan komunikasi nonverbal, 4. Reaksi atau ekspresi, 5. Orientasi atau kecenderungan, 6. Hubungan, 7. Komitmen terhadap hubungan dan 8. Fleksibiliti terhadap masa. Sebagai sebuah agensi badan beruniform iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM, tiada spesifikasi penggunaan High Context Culture dan Low Context Culture kerana penggunaannya adalah bergantung kepada organisasi tersebut. Kedua-dua konsep ini digunakan mengikut keadaan dan situasi organisasi tersebut. High Context Culture. Hal disiplin adalah perkara paling utama di dalam organisasi seperti JKDM di mana mereka diterapkan dengan disiplin yang tinggi dan sangat menghargai masa. Kebiasaannya, pegawai di JKDM mempunyai sesuatu tugasan yang perlu diselesaikan dalam satu-satu jangka masa tertentu. Mereka perlu menyelesaikan tugasan tersebut dalam jangka masa yang ditetapkan bagi memenuhi Key Performance Index, KPI, mereka pada tahun tersebut. Pihak atasan juga memastikan pasukan mereka menggunakan masa mereka dengan efektif, membuat perancangan untuk setiap aktiviti mereka. Setiap pegawai di organisasi juga mempunyai garis panduan tertentu yang perlu dipatuhi dalam menyelesaikan tugasan mereka. Hal ini akan memudahkan setiap pegawai untuk melakukan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Namun terdapat juga dalam satu-satu keadaan, JKDM mengamalkan konsep Low Context Culture. JKDM menerapkan kebiasaan untuk menghormati setiap pendapat orang bawahan mereka. Ini menjadikan pekerja sangat aktif dalam menyampaikan idea dan pendapat mereka dan sebaliknya pegawai atasan juga sangat terbuka terhadap idea dan pendapat pegawai mereka dan lebih menerima perbezaan. Apabila mereka mempunyai sesuatu untuk dimaklumkan, mereka akan mengatakannya terus. Bagi mereka,
hal ini penting untuk menjangkakan sesuatu keadaan dan mencari jalan alternatif bagi menyelesaikan perkara tersebut. Teori High Context Culture dan Low Context Culture yang dibangun oleh Edward T. Hall ini dikatakan lebih bersesuaian digunakan di kalangan budaya tertentu. Malahan dikatakan tidak bersesuaian digunakan dengan mereka yang mempunyai budaya yang berlainan. Ia juga dikatakan tidak menjelaskan cara ia boleh beradaptasi dengan budaya yang berbeza. Apabila menyentuh Low Context Culture, individu yang sudah terbiasa mengamalkan budaya High Context Culture akan merasa budaya terlalu berterus terang tanpa berkias itu tidak sesuai dengan mereka. Pada kebiasaannya mereka yang mengamalkan adab menjaga hati ini akan sukar memaklumkan hal yang sepatutnya. 7. Kerana bimbangkan dipandang serong. Ini akan menyebabkan perkara yang sepatutnya tidak dapat dilakukan dengan betul. Yang kedua, mereka yang berbeza budaya komunikasi mempunyai kebarangkalian salah faham atau salah tafsir informasi yang dikongsi. Sebagai contoh, bagi mereka yang mengamalkan High Context Culture, penggunaan non-verbal komunikasi adalah perkara biasa, namun ia mungkin akan disalah fahami oleh mereka yang berbeza pola komunikasi. Ketiga adalah isu sekiranya individu ingin beradaptasi dengan budaya yang berbeza. Ketidakbiasaan ini akan menyebabkan mereka tertanya-tanya tentang sikap mereka terhadap individu lain adalah tindakan yang betul atau tidak. Mungkin corak pemikiran yang berbeza itu akan menyebabkan output yang terhasil juga berbeza dengan hal yang diharapkan. Teori Hall menunjukkan bahawa High Context Culture akan menggunakan komunikasi yang memfokuskan pada konteks asas, makna dan nada dalam mesej, dan bukan hanya perkataan itu sendiri. Namun hal yang sebaliknya diamalkan di dalam Low Context Culture yang menggunakan lisan sebagai medium bersikap terbuka kepada kritikan, serta bersabar dan bersedia untuk mempertimbangkan pandangan lain supaya komunikasi dapat dilaksanakan dengan efektif. Di JKDM, pemahaman dan penggunaan cara yang betul dalam berkomunikasi sangat penting kerana hierarki yang berbeza menentukan sama ada komunikasi itu efektif atau tidak. Setiap individu di dalam organisasi perlu memahami bahawa mereka perlu mengadaptasi dengan budaya. Seperti pepatah Melayu ada menyatakan bahawa masuk kandang kambing, menggembik, masuk kandang harimau, mengaum, begitulah diibaratkan untuk individu mengadaptasi budaya orang lain. Ini untuk memudahkan proses komunikasi dan setiap informasi dalam dikongsi bagi memastikan sesuatu tugasan tersebut dapat dilakukan dengan baik. Sekian, terima kasih.